Setakat ini, 5 individu dari Sabah berjaya ditahan kerana dipercayai terlibat dengan aktiviti mengancam keselamatan dan kedaulatan negeri Sabah. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad memberitahu pihaknya juga sedang memantau dan menyiasat mereka yang dipercayai terlibat dengan aktiviti meluaskan pengaruh Kesultanan Sulu di negeri berkenaan. Selain itu, kerjasama erat dengan agensi perisikan Sabah juga dilakukan bagi memastikan maklumat dikongsi dan tindakan boleh diambil segera. Kita berjaya menangkap 5 orang ini dan juga sedang menyiasat banyak lagi mereka yang terlibat kerana pengumpulan maklumat risikan kita amat mendalam di negeri Sabah. Dan kita sentiasa berwaspada mengenai tindakan kumpulan pengganas Sulu ini kerana mereka telah pernah menyerang negara kita. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Datuk Chin Supin yang ingin tahu tindakan kerajaan terhadap pengganas Sulu yang dipercayai melantik panglima di setiap kawasan DUN dalam usaha membentuk semula Kesultanan Sulu di negeri itu. Pendedahan dibuat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semasa menggulung usul menjunjung kasih titah yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat pada 21 Mac lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Ashraf memaklumkan walaupun muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam memutuskan fahaman Wahabi daripada kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah, masyarakat perlu menggunakan pendekatan terbaik dalam menepani isu-isu khilafiyah atau pertikaian. Ia penting agar tidak menjejaskan perpaduan masyarakat Islam di negara ini. Walau bagaimanapun, pendekatan yang bijaksana perlulah diambil bagi mengatasi isu-isu khilafiyah ataupun isu-isu yang boleh diperbahaskan dalam Islam yang dibangkitkan oleh mana-mana pihak supaya tidak menjejaskan perpaduan masyarakat Islam negara ini. Beliau menjawab soalan asal Senator Datuk Abdul Rahman Mat Yassin. Tegasnya selain fahaman Wahabi, fahaman atau ajaran lain tidak boleh mengiktiraf mereka sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah kecuali di bawah kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan. Berhubung pendakwaan ke atas ajaran sesat sejak tahun 2013 sehingga 2014, sebanyak 367 kes didakwa di mahkamah. Islam negeri-negeri khususnya Paras hutang isi rumah negara bagi 2015 adalah 89.1% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Sebahagian besar hutang bagi tujuan pengumpulan aset dan kekayaan antaranya pinjaman pembelian harta tanah dan pelaburan dalam aset keuangan. Namun jelas Timbalan Menteri Keuangan Datuk Chua Tee Yong, kadar pertumbuhan hutang isi rumah berkurangan sejak 2013 berikutan guna tenaga dan tahap pendapatan yang stabil. Sehingga akhir Disember 2015, kadar pertumbuhan hutang isi rumah ialah sebanyak 7.3% berbanding dengan 9.4% pada tahun 2014 dan 12.2% pada tahun 2013. Justeru, risiko kepada kestabilan kewangan domestik terus terkawal berikutan keadaan guna tenaga dan tahap pendapatan yang stabil serta disokong oleh penampan kewangan agregat isi rumah yang tinggi. Menjawab soalan asal Senator Datuk Nurliza Abdul Rahim, Datuk Chua turut menekankan peranan kerajaan dalam mengawal perkembangan hutang isi rumah bagi mengelak pelarasan melampau dalam sistem keuangan dan ekonomi. Antara langkah tersebut memastikan amalan pengurusan kredit yang berhemat.